Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, syukur kerana Allah masih sayang kita semua. Syukur kerana Allah sayang kita. Dia beri kita pelbagai nikmat yang mencurah-curah dalam dunia ni. Dia beri nikmat yang banyak. Hari ni ramai orang tanya soalan, kan? Tanya soalan, antara yang banyak yang saya tak sempat nak reply ni, banyak pasangan-pasangan yang kuat mengamuk, kuat marah 24 jam. Rumah tu dah jadi macam mengalahkan parlimen lah. 24 jam bergaduh, bertekak siang malam. Tak sudah-sudah, tak berhenti-henti, bergaduh, bermusuh, asyik hari-hari masam muka. Dengan orang lain elok, senyum sampai ke telinga, tapi dengan keluarga asyik nak marah, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hakikat sebenarnya kehidupan keluarga ni baiti jannati, rumahku syurgaku. Saya kongsi beberapa tuan-puan, beberapa tips lah. Nabi SAW ajar Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, Aisyah kalau rasa nak marah, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim kalau rasa nak marah. Minta jauh daripada syaitan. Sebab marah ni daripada api. Api ni daripada marah ni daripada syaitan, syaitan daripada api. Jadi antara Nabi SAW ajar, kita kena ambil wuduk. Setiap kali kita marah, kita ambil wuduk. Kita marah, ambil wuduk. Bila kita ambil wuduk, insya-Allah syaitan cabut lari lah. Syaitan cabut lari. Hati kita bahagia. Sebab apa nak marah-marah ni? Marah ni bukan daripada luar. Marah tu dekat sini, dekat hati. Marah tu dekat hati kita. Kalau kita tenang, kita pergi masuk sebuah rumah, kita akan tenang. Masalah kat sini yang tak puas hati tu. Yang masalah, yang sakit jiwa tu dekat jiwa, dekat hati. Ramai juga yang diuji, masalah tu sebenarnya dekat hati. Jadi macam mana nak rasa tenang, rasa bahagia, rasa tak nak marah-marah? Pertama, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi bila setiap kali marah, Nabi ajar lah hadis Nabi SAW, marah daripada syaitan, syaitan daripada api. Cara dia ambil wuduk. Kalau boleh solat 2 rakaat, minta pada Allah, ya Allah, tak tahulah kenapa nak marah-marah ni. Kenapa rasa geram je, kan? Tengok orang geram je, kan? Tengok pula, kena pula pasangan tu macam-macam hal, kan? Ada pasangan buat hal. Dan kita, tuan-puan, ambil wuduk. Kedua, Nabi SAW ajar, kalau marah, kalau dia berdiri, Nabi ajar duduk. Kalau duduk, baring. Berdiri, duduk, baring. Kita tak, daripada baring kalau tengah marah, siapa cakap, daripada baring kita berdiri. Daripada baring kita kejar orang tengah parang. Sebab kita kejar dengan kayu, kita rasa nak marah. Kemudian ketiga, pertama ambil wuduk. Pertama baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ni semua Nabi ajar, yang saya beritahu mula-mula ni. Kemudian ambil wuduk. Ketiga, kalau marah, Nabi ajar daripada beri, duduk. Kalau duduk, baring. Rasa nak marah sangat, pergi tidur. Keempat, Nabi SAW juga ajar, kalau marah, diam. Kalau suami marah, isteri diam. Kalau isteri marah, suami diam. Cuba cakap, cuba terang. Kalau abang cakap, saya maafkan. Jangan sabar, bertenang dulu. Kalau seorang tengah marah, seorang lagi kita diam. Ni antara dalam rumah tangga. Sebab tu dalam rumah tangga, kita jangan mudah terlepas cakap. Mula-mula rasa nak marah. Tapi hakikat sebenarnya, akhlak manusia baik atau buruk, dia bermula dekat hati dia, dekat hati. Baik atau buruk ni bermula dekat hati dia. Kita nak marah selalu sebab apa? Biasa tuan-puan marah sebab apa? Saya jarang minum manis ni, tapi saja nak tunjuk kat tuan-puan ni. Jangan marah, ya. Jarang minum manis, tapi saja nak tunjuk tuan-puan, supaya tuan-puan. Jadi kalau tuan-puan biasa marah sebab apa? Kita marah sebab diri kita, atau kita marah sebab dunia luar? Biasa tuan-puan marah sebab apa? Biasa kita marah sebab luar. Jarang orang marah diri sendiri. Marah diri sebab malas, marah diri sendiri sebab apa? Jarang. Biasa orang marah sebab daripada luar. Saya selalu kata, kita tengah naik kereta, kita marah.
Kita marah. Sebab apa kita marah? Sebab tu kalau tuan-puan rasa nak marah, tuan-puan ambil, dia kata, ustaz kata apa, ambil paku, ambil ada kayu kan, ketuk. Siapa nak mengamuk ke, nak mengamuk dengan isteri anak-anak, nak mengamuk dengan suami anak-anak, ambil paku, ketuk kat kayu. Ketuk nak buat hal, buat masalah rumah tangga, ambil paku letuk kat kayu. Setiap kali marah, ketuk. Lepas tu minta maaf. Isteri anak pun maafkan. Esok buat salah lagi, ketuk lagi paku. Bila mengamuk je ambil paku, ketuk kan. Kalau ada kayu ke, ketuk kat kayu tu. Setiap kali marah. Lepas minta maaf, lepas semua dah baik, tuan-puan cabut paku tu. Apa jadi? Bila tuan-puan cabut paku, paku tu keluar, tapi kesan ni masih ada. Macam tu lah kita marah-marah. Daripada kecil kita suka mengamuk-ngamuk. Daripada anak kita kecil, daripada mula kahwin, daripada tunang sampai nikah, mengamuk-ngamuk. Dia telah membuatkan pasangan kita, walaupun dia dah maafkan, tapi luka dekat hati dia masih tinggal. Luka dekat hati dia masih tinggal. Untuk tuan-puan, kau nak marah fikir panjang. Kau nak marah fikir panjang. Sebab apa nak marah? Sebab apa kita marah? Sebab kita tak dihormati. Sebab apa kita marah? Tadi saya ceramah dekat mana ceramah tadi? Dekat Maibs tadi, dekat Maibs, bahagian veterina, pukul 6 tadi, pukul 5 petang tadi. Ramai orang, masya-Allah. Ada orang tanya, ustaz, macam mana kalau isteri anak saya tak hormat saya? Contohnya, dia bagi soalan, macam mana kalau isteri dengan anak saya tak hormat saya? Saya beritahu pada dia, isteri anak tak hormat kita, tak apa, biarlah dia tak hormat. Sebab kita bukan siapa-siapa untuk dihormati. Sebab apa kita marah orang cakap kasar dengan kita? Sebab kita seseorang, kita rasa nak marah sebab kita seseorang. Kita rasa kita somebody, seseorang. Kita ayah, kita ustaz, kita sekian-sekian. Tak, kita tak ada siapa-siapa pun. Kita ni tak ada siapa-siapa pun. Tak apa orang marah kita, orang kecil kita, orang marah kita, tak apa. Anak isteri, soal dalam hati kita, sayang anak, tak sayang abang, tak hormat ayah, tak apa. Yang penting sayang dengan isteri abang yang tercinta, bidadari abang yang tercinta. Yang penting sayang masuk syurga. Yang penting anak-anak masuk syurga. Tu je kita nak. Kita cuba nak mereka masuk syurga. Boleh tuan-puan buat contoh. Maksudnya kalau orang tak hormat kita, tak apa. Kita kena hormat orang. Tapi kalau orang tak hormat kita, tak apa. Yang penting kita nak bawa ahli keluarga kita, masuk syurga. Kita nak bawa ahli keluarga kita masuk syurga. Dan kenapa orang nak marah-marah lagi? Sebab dia tak kenal Allah. Orang kenal Allah ni tak marah-marah. Pernah Nabi SAW dengan Abu Bakar Siddiq, dia tengah duduk, tuan-tuan biasa dengar cerita ni, ada orang datang marah-marah Abu Bakar Siddiq. Nabi duduk sebelah, Nabi angguk, Nabi senyap je. Nabi diam. Kalau Nabi nak lawan, Nabi boleh lawan. Dia senyap je. Habis orang tu bercakap, tengah untuk bercakap, Abu Bakar last sekali Abu Bakar jawab. Nabi terus tinggalkan Abu Bakar dengan orang tadi. Abu Bakar terus, lepas habis tu Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, masa saya kena hina, kena kata, kamu senyap je. Kalau kita kawan-kawan, aku senyap je, aku kena, tak cakap apa-apa pun. Tapi bila aku jawab, patutnya support lah sikit. Patut tambah sikit. Tengok tu, kan dah kata patutnya macam tu. Tapi tak support langsung, lebih kurang macam tu. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, kenapa macam tu? Kata Nabi, masa kamu diam tadi, aku tengok rahmat Allah mencurah-curah kepada kamu. Rahmat Allah mencurah-curah kepada kamu. Bila kita diam, orang marah kita, orang keji kita diam. Tak perlu nak jelaskan pada orang. Kenapa kita nak jelaskan pada dia? Kalau dakwah kebaikan tak apa, tapi untuk diri kita, kita tak perlu jelaskan. Untuk orang jelaskan, untuk orang suka, orang maafkan kita, tak payah. Kita diam je. Orang dah marah, kita senyap je lah. Tak apa, kita bukan siapa-siapa pun. Kita memang hina, cuma hari ni Allah tutup aib sikit. Kita nampak baik kerana Allah tutup aib kita. Kalau orang puji kita, saya beritahu semalam dalam ceramah, bukan milik kita. Pujian, penghargaan orang, semua tu milik Allah SWT. Jangan perasan diri kita. Sekali kita kena puji, kita lupa diri. Sekali kena puji, kita lupa diri. Sekali orang panggil kita mulia, kita lupa diri. Sekali dapat kesenangan, kita lupa diri. Semua tu Allah punya. Allah cuma pinjamkan. Orang puji kita cuma kerana, tuan-puan puji saya cuma kerana Allah tutup aib saya. Tiba-tiba tuan-puan nak marah, nak benci saya, tak suka kat saya, itu sebenarnya memang diri saya. Bahkan saya lebih teruk daripada tu lagi. Jadi dalam hidup ni, tuan-puan sekalian, isteri, anak kita, orang bawahan kita tak nak hormat kita, tak apa. Dalam tu insya-Allah. Yang penting kita nak bawa mereka semua masuk syurga. Malam-malam, siang-siang dia marah kita, malam kita nangis pada Allah. Kata Nabi pada Abu Bakar, tadi masa kamu senyap, malaikat jawab untuk kamu. Tuan-puan bila kena marah, orang keji, kita senyap, ketika tu Allah, malaikat jawab untuk kita. Tuan-puan ingat kita seorang? Tak, Allah hantar malaikat jawab.
Bahkan rahmat Allah, kasih sayang Allah bertambah-tambah pada orang yang sedang kena marah, sedang dihina tadi, sedang bertambah-tambah. Tapi bila kita mula jawab dengan rasa marah, marah dengan kalau orang tegur hina Nabi SAW, hina Quran, ni saya kan, ni orang hina Quran, orang hina Quran, hina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang hina Quran, saya bukan nak tunjuk kat tuan-puan, tunjuk sikitlah kan. Kalau bukan nak hina orang hina Quran, hina sunnah Nabi SAW, kita marah. Tapi kalau orang hina kita tak apa, sebab kita bukan siapa-siapa. Nabi SAW, kalau orang tegur dia, Nabi dia muka dia merah sampai telinga merah, tapi mulut dia tak cakap apa-apa. Kita pun sama. Kalau kita buat salah, kalau kita cakap tu banyak nak sakit hati orang, hati kita tengah tak ada mood, kita senyap, jangan cakap. Jangan cakap. Sebab bila kita cakap banyak dosa, banyak salah. Silap boleh bercerai-berai. Kalau awak balik rumah mak, kalau awak balik, saya jatuh talak contoh. Nampak tengah marah cakap. Sebab tu bila tengah marah diam. Kunci rapat-rapat mulut. Boleh terkeluar daripada Islam. Tengah marah, ada satu orang cerita dia orang baik tapi tiba-tiba mati dalam keadaan yang buruk, tak baik, bukan Islam. Sebab dia merungut, tengah penat-penat dia merungut. Dia kata susah ada mandi wajib ni. Buat apalah Islam buat ada mandi wajib. Dia nampak kecil perkataan dia, tapi perkataan dia telah membuat dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu taala. Buat dia jauh daripada rahmat Allah. Sebab dia maksudkan dia semarah walaupun dia tahu sebenarnya Allah Tuhan, Nabi Muhammad Nabi. Sebab tu jaga tengah marah, senyap, diam. Jangan kata apa-apa. Hati tengah tak baik, jangan cakap banyak, senyap. Dia kata Nabi, masa kamu senyap, rahmat Allah mencurah-curah pada kamu dan malaikat tolong jawab untuk kamu. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, sebab tu kenapa satu orang mudah nak marah kat keluarga? Sebab apa tuan-puan rasa nak marah kat isteri kalau suami? Nak marah kat suami tergeram je, nampak slow je suami. Kita laju, isteri kan banyak isteri yang laju sekarang nak marah suami. Istighfar. Sebab kita ingat suami tu kita punya. Sebab tu nak marah. Suami pun sama, nak marah isteri sebab apa? Dia ingat isteri tu dia punya. Dia ingat anak tu dia punya. Isteri, suami, anak bukan kita punya. Semua ni cuma milik Allah SWT. Dia punya, dia pemilik, dia beri amanah kat kita. Jangan perasan tak ada apa pun kita punya, semua Allah punya. Dia cuma bagi pinjam. Jangan sombong, jangan lupa diri. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena jaga, kawal perkataan kita. Banyak ini orang dekat akhirat, dia orang baik-baik tapi dibangkitkan bersama orang-orang yang Allah murka. Sebab apa? Sebab satu, mereka pemegang amanah duit. Ni orang semua orang setuju dia orang baik, tapi akhirat dia masuk dari kalangan orang yang Munazir Zakaria tulis, dia termasuk orang-orang yang bukan Islam, ya'udzubillah. Antaranya orang yang memegang amanah. Dia kata tak apa, saya pakai dulu duit orang tak izin pakai kecuali orang tu suruh pakai. Orang bagi pinjam duit, simpan duit, amanah kat dia, dia guna pakai dulu. Kata apa, saya pakai dulu. Dan dia mati, dia tak sempat nak bayar balik hutang-hutang tu. Dia tak sempat bayar, dia kata dia pakai dulu. Tak ada siapa tahu, cuma dia yang tahu. Di akhirat, kerana tak amanahnya dia termasuk di kalangan orang-orang yang jauh daripada rahmat Allah. Dan kata lain, orang-orang yang kufur. Orang yang kufur. Kedua, orang yang bersuami isteri, semua puji dia, keluarga bahagia, cinta sayang. Tapi rupa-rupanya dia bersama dengan isteri yang bukan isteri dia. Dia bersama suami yang bukan suami dia. Kenapa? Bila tengah marah, rupanya dia dah ceraikan isteri dia berpuluh-puluh kali. Ratus-ratus kali diceraikan isteri dia. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, belajar dalam keluarga ni kena sabar, kena tahan lidah daripada cakap yang bukan-bukan. Sabar, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Marah tu dekat sini. Kita siasa ingat, kita tak boleh nak kawal dunia ni. Tak boleh nak kawal suami, tak boleh kawal isteri, tak boleh nak kawal anak-anak, kan? Tapi kita boleh kawal hati kita, sangkaan kita. Kita bawa kereta, bawa laju-laju, tiba orang potong laju. Kita kata, ya Allah, pesanlah potong laju. Dah tahu nak masuk kerja awal, keluarlah awal. Dah tahu nak masuk kerja awal, keluar awal. Yang keluar lambat-lambat tu kenapa? Ya Allah, kenapa? Ya, tengok tu potong, kalau terlanggar macam mana? Marah. Yang dengar sakit jiwa siapa hari-hari? Isteri, anak-anak. Anak-anak saya sakit jiwa, anak-anak lagi sekolah. Dia tahu bapak dia tak marah dia, tapi dengar perkataan-perkataan yang buat jiwa dia tak tenang, tak bahagia. Tinggi suara dengan anak-anak, hati dia terluka. Walaupun bukan marah dia, terluka. Marah orang lain, geram dalam kereta. Bodoh tak kita? Bodoh tak saya? Kalau tengah jalan orang potong laju, kita pergi kejar macam orang gila. Bodoh ke cerdik? Kejar macam orang gila. Yang menangis dalam kereta isteri, anak-anak. Ada orang bawa motor, marah, bawa motor laju macam orang gila, nak langgar lori, nak langgar gaung. Sebab tengah nak tunjuk protes ke isteri, nak tunjuk protes pada pasangan. Jadi kita jadi yang sakit jiwa pasangan kita. Kita marah kadang-kadang bukan dia, kita marah orang lain.
Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu sangkaan kita sangka dia nak potong, dia kurang hajar, dia jahat, mak bapak dia tak didik dia, patut kita sangka baik. Mungkin dia potong ni dia emergency, nak buang air besar ke, buang air kecil ke, mungkin dia tak tahan sangat. Kita kadang kita yang kesian orang tu, dia tak tahan sangat nak tu buang air tu, betul-betul lah tu emergency dia tu. Sekarang tuan-puan selalu bawa kereta rasa tak tahan nak buang air. Pernah tak rasa nak buang air? Pernah ter dalam kereta ni? Tapi boleh tak sangka baik? Boleh. Tapi kita banyak suka untuk pilih sangka buruk. Sangka buruk. Beri salam kat orang tak jawab. Kita sampai satu malam tak tidur. Apa salah tak jawab salam kita? Sangka baik. Zaman Umar dia beri salam kat Osman. Osman tak jawab. Umar sedih jumpa Abu Bakar, terus selesaikan. Kenapa dia tak senyum? Dia tak jawab salam saya. Abu Bakar jumpa Osman. Osman tadi Umar beri salam, kenapa tak jawab? Orang dulu risau. Dia kata Osman, kamu datang beri salam, saya tak perasan pun kamu beri salam. Sayyidina Osman kata, saya tak perasan pun. Dia kata, saya tadi tengah fikir, saya dengar Nabi kata ada satu kalimah, kalau siapa ucap kalimah ni wajib dan pasti untuk di syurga, mesti masuk syurga kalau dia ucap kalimah ni. Abu Bakar kata, aku tahu kalimah tu. Osman terus senyum gembira. Apa kalimah tu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sabar. Ni sabar. Puan Fadilah kata dekat Mekah ni, sabar dalam perjalanan naik kapal terbang, hujan datang. Memang orang tu salah, bukan kita kata dia betul. Memang dia salah. Dia berdosa. Contoh kat mana lah, kat dalam kapal terbang ke, ada pramugari, tiba-tiba angin lain macam, tiba-tiba ada kena marah. Saya pernah dulu tengah naik, tiba-tiba saya nak tanya kiblat, tiba saya kena marah. Contohnya naik flight kapal terbang kena marah. Saya pun tersenyum. Saya kata, ya Allah, kau sayang kat saya, suka kau. Dan kata lain, ya Allah, kau sentiasa nak ajar saya sesuatu. Dalam hidup ni sebenarnya kita sedang memanja-manja dengan Allah. Tahu manja-manja? Tuan-tuan ada suami isteri, kadang-kadang cubit sikit. Pernah tak cubit-cubit? Kadang-kadang cubit sikit, kadang-kadang tepuk kepala dia. Ada isterinya tu tiba-tiba dia jentik telinga suami dia kan. Tiba-tiba dia apa-apalah tak boleh sebut kan. Tiba-tiba dia kacau pasangan hidup dia. Sebab apa? Nak gurau-gurau. Dan kata lain, Allah SWT sayang kita. Dia bermanja-manja dengan kita, bermanja-manja. Kita bermanja-manja, maksudnya Allah daripada gambaran kita. Kita kena bermanja-manja dengan Allah. Musibah datang kerana dia sayang, dia gurau. Hilang sesuatu, sabar. Macam mak kan, ambil barang dia sorok, ayah sorok barang, isteri kita sorok barang, sisi pun dah panik, mana handphone, menyusahkan betul cari. Tiba-tiba yang ni sekejap, kita tengok dia dah macam nak marah dah, kita tunjuk dia punya handphone tadi contohnya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Allah SWT bersama kita. Kalau kita tahu hidup ni ujian, kita tak akan marah-marah, takkan suka nak marah-marah. Kita cuma marah bila orang pemain kena agama. Itu pun kita sayang nak orang tu dapat kebaikan. Kita sanggup apa? Kalau orang perang bunuh orang Islam, kita akan sanggup duduk depan sekali lawan dengan mereka. Nak sanggup mati untuk pertahankan orang yang lain, pertahankan kebaikan orang lain, sanggup berjuang. Tapi kita sayang inginkan kebaikan dan hidayat buat semua manusia, untuk semua manusia dalam dunia. Kalau tak tahan sangat marah, pergi masjid. Kalau tak tahan sangat marah, pergi masjid. Pergi masjid, sembahyang 2 rakaat, minta dengan Allah. Masuk rumah kelang kabut, ambil uduk, sembahyang 2 rakaat. Ya Allah, apa yang saya nampak ni sebenarnya cermin hati saya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, belajar berkasih sayang, belajar bercakap yang baik. Hati yang tulus, yang ikhlas pada Allah, dia akan mentuturkan perkataan yang baik. Dia akan perkataan dia mengembira dan membahagiakan ahli keluarga dia. Dia cakap lemah lembut dengan ahli keluarga. Jangan berkasar. Allah kata, wahai Musa, Allah kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, jangan kamu bersifat kasar. Walaupun Rasulullah, walaupun semua orang sayang dan sanggup mati untuk dia. Kata Nabi Quran, jangan kamu bersifat kasar. Kalau kamu bersifat kasar, tentulah mereka semua lari dari kelilingmu. Dia jangan bersifat kasar, cakap lemah lembut, layan pasangan, cakap lembut-lembut macam kita suka. Jangan marah-marah dalam hidup ni. Jangan marah-marah, berkasih sayang, bermaafan. Nak marah kenapa? Nak pergi mana kita marah-marah ni? Siapa kita nak marah orang? Kita pun banyak dosa yang kita buat. Jadi jangan marah. Tuan-puan, kalau pasangan marah, kita maafkan dia, kita doa untuk dia. Sebab sebenarnya marah-marah ni punca dia kat sini, dekat hati, kat jantung kita. Dia bukan luaran. Bukan sebab rumah sempit marah. Rumah Nabi kecil, sempit, gelap, tapi dia bahagia tak marah-marah orang. Pernah Anas bin Malik pecahkan barang dalam rumah. Anas bin Malik kata, aku duduk dengan Nabi daripada 8 tahun.
sampai 18 tahun. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun duduk dengan Nabi. Nabi tak pernah herdik aku, tak pernah tengking aku, tak pernah kata kenapa macam ni, kenapa tak macam ni. Nabi manusia yang paling sempurna, paling cantik, paling baik, paling wangi, paling disayangi oleh Allah, paling dirindui oleh Allah, manusia yang paling baik, paling mulia. Tapi dia menyayangi semua orang dalam dunia. Dia menyayangi semua orang dalam dunia. Bahkan dia tak marah orang. Kita kalau balik rumah, ya Allah nak, kenapa macam ni? Ya Allah, kan mak dah cakap, kenapa tak buat macam ni? Kenapa kita dan keluarga marah? Sebab kita rasa kita punya, kan? Kita rasa kita punya. Pernah sekali Anas Malik pecahkan barang, sahabat marah dia. Dia kata tak apa yang berlaku ni telah ditakdirkan oleh Allah sebelum kita lahir lagi. Sebelum kita lahir. Tuan-puan lepas ni balik rumah, tengok anak tengah, abang pijak kepala adik, adik gigit telinga kakak, seorang lagi buat sedekah barang jiran sebelah. Masa tu kata apa? Alhamdulillah, rahmat Allah, terima kasih Allah, syukur, bahagia mak kat rumah ni, kan? Rahmat Allah, takdir Allah, macam tu. Tapi kalau anak yang dengar ceramah sekali dengan mak ni, banyak mak dengar anak, kan? Anak kata bila buat apa-apa dia kata mak, takdir Allah. Dia dah tabur rumah tu, rumah dia kata takdir. Jadi tuan-puan tampar muka dia sekali, haruslah mak marah kita, cakap kat dia, ni pun takdir Allah SWT, ini pun takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, belajar sayang, bahagiakan hati. Nak bahagia hati ni kena minta dengan Allah. Bila tujuan kita hidup, kita bahagia. Tujuan hidup kita betul, kita. Jadi betulkan tujuan hidup. Hidup kita hanya untuk redha Allah SWT. Saya hidup untuk Tuhan saya, untuk Allah sayang, untuk Allah sayang. Buat kebaikan, kita tak nak orang tengok, tak nak orang nampak. Kalau kita buat baik, suami tak nampak, suami tak nampak, isteri tak nampak. Allah nampak tak? Allah nampak. Kita buat kebaikan, bos tak nampak, kawan tak nampak, Allah nampak, Allah nampak. Jadi kita buat kebaikan ikhlas, hanya semata-mata kerana Allah SWT. Allah nampak setiap susah kebaikan kita, Allah nampak, Allah suka, Allah pandang. Jadi tuan-puan sekalian, belajar 4 tadi, pertama baca auzubillahi minasyaitanirrajim kalau rasa nak marah. Kemudian kedua, Nabi ajar ambil wuduk, sebab marah daripada syaitan daripada api, ambil wuduk insya-Allah. Ketiga, bila marah daripada berdiri, duduk baring. Keempat, Nabi SAW sini ajar kalau marah, kalau pasangan marah kita senyap, orang lain marah kita diam. Kita tengah orang ni marah, seorang lagi kena diam, macam tu. Dan seterusnya, ini yang saya sendiri tahu. Bila tengah marah, sembahyang 2 rakaat, minta pada Allah SWT. Tengah marah, pergi masjid, doa dengan Allah, ya Allah, kenapalah nak marah-marah ni, kenapalah nak marah-marah, tanya diri kita. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan Allah SWT beri kita taufik dan hidayah untuk amalkan dan sampaikan, kongsi dengan seramai mungkin dalam dunia ni. Mudah-mudahan jadi sebab kebaikan untuk Allah sayang kita. Rasulullah SAW manusia paling sempurna penyayang, tapi dia tak marah-marah, Jadi tuan-puan, insya-Allah kita ada camp ni, cuti sekolah 3 hari 2 malam, dekat Kuala Kubu Baru, 18 sampai 20, 3 hari 2 malam, camp iman dan solat. Boleh hantar anak-anak 3 hari 2 malam. InsyaAllah kita akan baiki iman, solat, Quran, zikir, dakwah, taklim wa taklum. InsyaAllah banyak kesan dia. Yang program yang lepas dah 2 program dah, ramai yang datang, masya-Allah. Tahniah, syabas, terima kasih. Boleh WhatsApp 017-3666-848, 017-3666-848. Lepas tu saya juga ada tulis buku, Isteriku Bidadari, buku doa. Atau boleh WhatsApp 03-2984-984, 03-2984-984. Mereka akan post. Dan terima kasih tuan-puan yang datang Paramount Coffee House ni. Ramai masya-Allah daripada Johor, daripada Kedah, daripada Singapura, dan daripada Brunei, Sabah, Sarawak. Semoga Allah Ta'ala tambah kebaikan rezeki pada Kedah yang baru ni. Mudah-mudahan Allah tambah kebaikan, rahmat tuan-puan semua. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bateri saya pun tak banyak ni. Saya tengah marah. Jangan marah Puan Suzalia. Allah sayang. Jadi baca doa, minta dengan Allah, ya Allah, malam-malam minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah sayang kita, Allah beri ketenangan dalam hati. Jadi kita rasa sayang pada semua orang, doakan semua orang dalam dunia. Ada tuan-puan nak tanya soalan, boleh tanya. Nak tanya boleh tanya. Mudah-mudahan Allah SWT terima. 1-2 soalan lah saya boleh jawab ni. 1-2 soalan. Mudah-mudahan Allah SWT beri kebaikan, beri rahmat yang mencurah-curah buat tuan-puan, bahagia sampai syurga, dapat anak soleh dan soleha. Soalan nak beli buku Puan Selina Teo, masya-Allah. Ada soalan nak tanya, boleh tanya. Saya jawab kat sini ni. Mudah-mudahan jangan marah. Dalam satu hadis Nabi, setiap kali kita marah,
Allah beri satu bidadari dalam syurga. Wanita jadi ketua bidadari. Dia kontrol semua, dia paling cun sekali, jangan risau. Dia jadi adik lain suami dia, tak ada orang lain. Dan orang lain pembantu jaganya. Jadi tuan-puan, macam mana insya-Allah, mudah-mudahan Huda kata cara nak hilang marah. Yang tadi marah ni baca auzubillahi minasyaitonirrajim, ambil wuduk, tu antaranya. Macam mana nak lembutkan hati suami. Kita tak boleh nak lembutkan hati orang lain, sebab hati kita pun dalam genggaman Allah. Jadi tak payah fikir nak lembutkan hati suami, tapi apa kita buat, kita minta dengan Allah SWT. Hati manusia dalam genggaman Allah SWT, merayu dengan Allah. Kita kadang-kadang nak buat baik kan, kita buat baik bukan sebab suami, kita buat sebaik supaya Allah sayang. Kalau tuan-puan nak bahagia sekarang, mungkin sebab kadang-kadang terlalu cinta sayang suami, hidup kita jadi tak bahagia. Jadi belajar cinta dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Gembirakan Allah. Kita buat baik, layan suami, layan anak-anak supaya Allah sayang. Kalau kita buat sebab dia, kita pakai cantik lawa-lawa. Bang, lawa tak kita? Suami kata bolehlah. Macam nak meninggal kita bersiap 2 jam, dia kata bolehlah. 2 jam kita bersiap, jawapan dia apa? Bolehlah. Sakit jiwa ke tak? Lagi dia tanya lagi sakit jiwa. Sebab tuan-puan, kita kena belajar menghargai pasangan. Nabi SAW dengan isteri, pernah isteri dia marah, Nabi SAW layan, Nabi diam je. Makanan sepahkan, Nabi kutip, Nabi makan, Nabi senyum je. Nabi senyum. Nabi SAW layankan isteri, Isteri marah, isteri tuan-puan tabur makanan, senyum je, bahagia, alhamdulillah, syukur pada Allah, nikmat mencurah-curah. Ni mesti ada Allah nak bagi saya projek baru ni. Mesti Allah nak bagi projek besar ni, isteri tabur makanan ni, contohlah. Ataupun tiba-tiba suami marah, jadi tanya, mesti ada rahmat nak datang ni kan. Tak tahu apa rahmat Allah nak beri. Sangka baik. Bila kita sangka baik, banyak yang Allah SWT beri. Jadi kita buat hanya semata-mata kerana Allah. Kita pakai cantik kat rumah, goda suami, nak supaya bukan nak goda suami, nak Allah sayang. Kita pakai bersih, wangi kat rumah, nak Allah sayang. Bukan nak suami sayang kita, tapi nak Allah sayang. Dia sayang, suami tak sayang pun tak apa, sebab suami itu bukan apa-apa. Dia punya kencing, berak dia pun dia berhajat pada Allah. Dia seniat bahagia pun, dia pun berhajat pada Allah. Dia pun berhajat pada Allah. Jangan terkesan. Jadi suami pun kena tahu isteri. Kadang-kadang isteri tanya, bang, saya tanya, bang, lansir nak warna apa? Tahun ni raya. Ni rumah macam mana? Okey ke corak macam ni? Khabar nak macam mana lansir? Kita pun kalau suami lain kali, buat-buat pegang kepala. Pegang saya macam tu. Itulah yang abang pun dah 3-4 hari jugalah termenung ni, mikir lansir ni. Abang tengok mak awak tu boleh tahan juga, makcik awak pun okey juga. Awak rasa macam mana yang? Tanya kat dia, awak rasa macam mana? Abang, sebab bagi wanita masalah lansir lebih besar daripada masalah pilihan raya. Lebih besar pilihan raya. Jadi bila tanya, itulah bang, saya dah survey dah dekat 2 tahun saya survey. Berapa tahun dia survey? 2 tahun. Siap dah PhD dia, master dia dah siap dah 2 tahun pasal lansir. Tiba-tiba kita jawab dalam masa 2 minit. Tak pakai fikir pun, 5 saat. Jadi buat-buat pegang kepala. Dia wanita kalau tanya soalan buat suami, jangan panik. Dia sebenarnya nak bercerita. Memang macam tu semua wanita dalam dunia. Isteri kata, bang penat tak kerja? Bertenang. Memang nampak walaupun 3 hari dia tak balik, takkan tak penat. Dia bertenang, tarik nafas, berfikir. Biar oksigen sampai ke otak dulu, berfikir. Saya kata, bang penat kerja? Teruk ke? Bertenang. Dia bukan nak tanya kita penat. Dia nak kata, dia nak cerita 3 hari anak kat rumah ni dah macam apa dah, 24 jam mengamuk. Saya rasa macam tak boleh nak urus anak. Nak panggil bibik je jaga. Biar 10 orang bibik pun tak boleh jaga macam saya jaga. Kita diam. Yang kata dah nak, ni adalah yang jual je anak tu. Kalau kita ikut marah, kita diam, tenang je, dia tengah luar je. Dah habis dia cerita kesian awak yang kan. Kalau tak boleh nak dapat semua, ambil yang ujung je. Anak yang kat abang tu pula tiba-tiba tak apa benda merajuk dengan saya. Merajuk je muka dia. Kita buat apa? Tak ingat semua cakap nak yang anak merajuk. Abang buat tanya, anak merajuk, ambil yang ujung. Kalau tak dapat semua, anak merajuk. Dia merajuk bang. Tengok dia sambung balik semula. Belum habis lagi. Kata abang, rasa saya nak buat apa? Matilah saya jadi mak. Abang nak saya buat apa? Abang nak saya buat apa? Matilah saya. Ya Allah, yang kesian awak kan. Kalau saya pun mati juga. Dia pun dengar, dia sambung balik. Itulah bang, belum habis lagi kan. Dia nak luar sebab 3 hari dia tanggung kat rumah seorang-seorang. Kita kat luar ceramah juga. Makan sedap, orang layan, senyum, ambil gambar. Senyum 24 jam ambil gambar kerja kita. Isi kita kat rumah tak boleh nak senyum dah. Sebab tu kalau tuan-puan nampak wanita tak senyum, jangan marah. Sebab tu tak ada rehat. Malam tak tidur. Mana ada tidur perempuan? Kita anda semua nak kejut. Anak ketuk pintu bilik air. Umi tolong buka aiskrim. Umi dalam bilik air tengah nak buang air, buka aiskrim. Umi pun jerit, pergilah kat ayah tu.
tolong kan. Pergilah kat ayah tu. Ayah relax je tengah pegang phone kan. Ayah relax je. Sebab apa anak tak nak pergi kat ayah? Sebab dia tahu ayah dia bukan pernah peduli pun. Anak tu gigit telinga ayah pun, bawa ayah jawab soalan. Bawa ayah jawab soalan. Jadi tuan-tuan sekalian, bila isi tanya buat-buat, itulah yang abang awak rasa satu. Inilah bang saya dah survey dah. Abang nak warna pink ke warna biru? Kalau tuan-tuan nak jawab mana? Pink ke biru? Kalau isi tanya bang nak baju pink ke biru, saya dah selalu kena soalan tu. Jadi buat tak, itulah cakap yang pink pun ya Allah cantik, yang biru pun, yang ni pun cantik. Awak rasa mana satu yang kan? Awak rasa saya dua-dua saya suka. Dua-dua saya suka. Awak rasa mana satu? Itulah bang saya berkenan betul warna pink ni contohnya. Nampak dia dah pilih dah. Tu cara berfikirnya. Memang Allah buat wanita begitu. Lelaki macam tu pula. Lelaki macam tu. Wanita macam tu, lelaki macam tu. Wanita, jadi tuan-tuan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab tu bila isteri dia marah, isteri dia, ada juga isteri Nabi macam Aisyah radhiyallahu anha, dan Allah jadikan untuk tunjuk pada kita, dia marah, ya Rasulullah, saya tak nak mesyuarat dengan kamu dah lebih kurang, saya nak Abu Bakar jadi pengadil. Abu Bakar datang, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang. Bila Abu Bakar datang je, Nabi terus panggil, lah tuan-puan macam mana? Kita ni ustaz ni tak nak panggil ustaz lain lagi datang kan? Kita ustaz besar dan tiba ada ustaz lain nak panggil, nak adili rumah tangga kita macam mana? Kalau saya lah agaknya tapi Nabi SAW layan kan. Nak panggil siapa? Aisyah nak jadi hakim pengadil, tak percaya saya, panggil Abu Bakar Siddiq, ayah dia. Abu Bakar datang tanya kenapa ni? Aisyah, Nabi kata, Aisyah kamu nak cerita dulu ke saya nak cerita dulu? Nabi layankan. Dia kata, ya Rasulullah kamu cerita tapi jangan tambah-tambah. Kalau kita kan, Rasulullah kamu cerita tapi jangan tambah-tambah. Abu Bakar terus tangan melayu dah. Anak kan, bapak dulu kan, tu nak pukul Aisyah, nak pukul Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah lari belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, Nabi kata, Abu Bakar aku datang tu tolong selesai masalah. Jangan tambah masalah lagi. Jangan tambah masalah. Abu Bakar kata sekejap je Nabi ni, Nabi SAW Abu Bakar lalu, Nabi SAW dah berbaik-baik. Dalam rumah tangga kadang ada sedikit perselisihan faham. Tapi kita obati hati kita cepat-cepat. Kena pujuk. Kalau isteri kena pujuk. Dan isteri kalau tak pujuk pun ikhlaskan hati. Kerana siapa? Kerana Allah SWT. Kita beri, kita harap Allah yang balas. Bukan beri untuk harap pasangan balas. Buat baik, pasangan buat baik macam tak ada je lagi buat baik, lagi teruk, nampak tak? Kita bukan buat sebab dia, kita buat kerana Allah SWT. Kita nak Allah sayang kita, Allah terima kita. Kita nak Allah SWT, kita nak Allah SWT maafkan kita. Kita nak Allah maafkan kita. Kita nak Allah cinta kita. Kita nak Allah SWT cinta dan sayang kita semua. Macam mana nak elak isteri jealous? Kalau tak jealous namanya tak sayang. Ada orang tanya soalan tadi, tak kat atas tadi. Kalau tak jealous maknanya tak sayang. Kalau tak jealous maknanya tak sayang. Lagi dalam cinta tu lagi kuat jealous. Jadi apa nak buat? Ubat dia memang orang lelaki kena jaga mata, rendahkan pandangan kan, jangan tengok muka-muka. Wanita mestilah jealous, takkan tak jealous suami dia. Tapi apa kita nak buat? Macam tu, semua orang jealous. Semua orang jealous. Saya sampai sekarang kereta saya mana ada orang perempuan naik Fesi-fesi pun tak boleh naik kereta saya. Walaupun penuh ni, seorang pun saya tak boleh naik. Satu untuk kerana perintah Allah. Saya buat bukan sebab isteri saya, bukan sebab isteri saya, sebab untuk Allah sayang. Jadi kita tak bawa orang perempuan naik kereta kita. Tak bawa orang perempuan naik kereta kita. Walaupun ramai tumpang, minta maaf, suruh naik LRT. Walaupun ramai minta maaf lah, visi-visi ikut program saya, dia naik LRT. Jauh mana pun saya tak tumpangkan. Saya cuma bawa orang lelaki dalam kereta saya. Jadi tuan-tuan dan puan, kita buat untuk pasangan. Kita buat kerana siapa? Kita buat kerana untuk Allah sayang kita, Allah SWT maafkan kita. Jadi buat kerana Allah, kita akan pernah kecewa. Ya tuan-puan, bila kita harap pasangan, kita jadi sakit jiwa. Nak sakit jiwa. Boleh sakit jiwa. Kita dah tahu dah memang nak bergaduh dah ni kan. Kita saja try juga. Try lagi. Kita dah tahu mesti bergaduh. Isi contoh tanya kat suami, bang, abang nak makan kat luar ke nak makan kat rumah? Entahlah yang abang pun tak kisah sangat. Contohnya kan, entahlah ikut awak lah. Kalau makan kat luar ke kat rumah, entahlah saya ikut awak lah. Saya pun tak kisah, kata isteri. Nampak dia cakap apa? Isteri pun kalau nak cakap terang, tapi dia suka sangat kejutan. Dia tunggu kejutan. Dia terlupa yang boleh bagi dia bahagia bukan suami, Allah. Dia tunggu kejutan. Entahlah, saya pun tak berkisah, saya ikut abang. Yang suami pun, saya ikut awak lah. Suami pun tengah sibuk kerja, tak apa nak keluar juga sebenarnya. Saya ikut awak, saya tak kisah, nanti saya bawa. Tiba-tiba malam suami tidur berdengkur dah, isteri malam tu nangis kat rumah. Tak apalah bang, sebelum tu tak apalah bang, kita makan kat rumah je lah. Isteri pun tidur sepanjang malam, air mata mengalir. Kenapalah suami saya tak bawa makan kat luar? Kenapalah suami saya tak bawa makan kat luar? Menitik-nitik air mata dia. Sepanjang hari terkenang-kenang. Pendam, esok pendam lagi. Itu yang ramai jumpa saya, ustaz, saya dah kahwin 20 tahun, suami saya tak faham. Saya rupanya bukan tak faham.
Dia tak beritahu. Suami pun jenis tak apa nak faham juga kan, tak apa cerdik sangat bab tu. Jadi dah 20 tahun kahwin tapi tak faham lagi. Isteri suka kejutan, wanita suka kejutan. Kalau dia tanya tu mana dia nak lah. Dia kasi kata, bang nak makan kat luar ke? Terus dukung dia, terus bawa pergi makan kat luar. Terus bawa makan kat luar. Isteri kalau tanya apa-apa nak, dia nak lah tu. Dia kata nak makan kat restoran contoh, tuan-puan. Bukan promote sikit lah, Paramount Coffee House contohnya. Tuan-puan jangan bawa tempat lain. Dia tak nak punya, tak kisahlah ni ustaz lagi ni, tak ada. Dia ke mana dia nak, kat situ lah dia nak. Tuan-puan bawa, bagi. Sebab tu ramai saya tengok testimoni orang tulis, dia dapat, dia suami dia bawa balik hadiah. Ingat bagi iPhone 7, iPhone 6 ke 7 Plus. Sekali rupanya bagi buku Isteri Ku Bidadari. Dia kata lebih bahagia daripada dapat iPhone 7. Dia tulis lah, sebenarnya dia nak iPhone 7 tu juga. Dia sebenarnya dia nak iPhone 7 tu juga. Contoh tuan-puan, ni ikut kemampuan kita. Kita redha dengan apa Allah tentu. Ada kita bahagia, tak ada kita syukur. Dan ada bahagia, tak ada pun kita syukur. Ada bahagia, tak ada pun syukur. Kita syukur apa Allah beri. Orang lain dapat, kita jangan jealous, jangan marah. Tanda tangan, ya Allah, tak apalah saya tak dapat dalam dunia, dapat dalam syurga jadilah. Ya Allah, tak apalah saya tak dapat dalam dunia, dapat dalam syurga jadilah. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, bagi lelaki ni cinta dia bermula dekat dekat mata. Orang lelaki cinta dia kat mata Allah datangkan. Lagi dia cantik isteri dia, bukan mesti cantik, pandai ambil hati dia, lawa, menyenangkan hati dia, makin bahagia. Tapi bagi wanita, cinta dia pada mendengar. Jadi kalau abang-abang nak isteri jatuh cinta berkali-kali pada kita, suka mendengar. Isteri dengan cerita dengar, iya Allah, macam tu yang contoh kan, macam tu ya Allah, betul contoh. Kita tanya dia, ya Allah, bukanlah buat-buat, kita ikhlas tapi kita dengar, seronok dengar berbual. Perempuan yang tuan-puan faham dalam lama kahwin, dia bercinta. Bila bercinta berbual, berbual je, jagalah, makin dia sayang lah kita. Mulalah dia nak peluk kita, nak sayang kita. Lelaki, wanita, lelaki tak. Lelaki dia tengok je dia dah suka. Sebab tu isteri kat rumah kena cantik-cantik, kena lawa-lawa, pakai lawa-lawa. Isteri Nabi SAW sentiasa goda Nabi SAW, pakai bersiap sedia tunggu Nabi SAW. Nabi sendiri ajar macam tu. Kita kena macam tu, tunggu walaupun penat. Tapi suami kalau isteri tak macam tu, bahagia juga, syukur. Jangan harap isteri buat macam tu. Isteri saya tak macam tu pun, tak harap. Kita syukur apa yang Allah tentukan. Kita faham dia, mungkin macam mana nak bantu dia, bukan marah dia, bantu dia supaya jadi lebih sempurna, lebih cemerlang. Macam mana? Kenapa dia jadi tak lawa, tak cantik? Satu, sebab ialah duit pun tak pernah beri. Ada duit, Nabi kata apa yang kita nak untuk diri kita, itu juga untuk isteri kita. Kita ada masa nak pakai ni, kita pun ada rasa nak begini-begini. Isteri pun sama, dia nak waktu rehat, dia nak kena ni, uruskan diri dia. Ada anak-anak 24 jam, kita bagi dia cuti. Ini separuh hari yang awak boleh siapkan diri awak. Awak nak pergi sini ke pergi sini kan, carikan tenguruk. Bukan mahal pun, kalau tenguruk RM50 pun ada, RM100 pun ada. Urut isteri kat rumah, biar dia bersenang-senang, berehat-rehat. Kita yang ambil anak-anak, jaga anak. Tak apa yang abang jaga, insya-Allah abang jaga dengan baik. Walaupun kita dah separuh hari tu macam nak meninggal juga, menjerit-jerit jugalah. Macam nak lambung anak tu keluar tingkap, jangan lambung tu saya gurau ni. Maksudnya baru separuh hari jaga. Sebab tu kalau orang marah sangat, ubat dia senang je. Suami ambil anak, jaga tiga ni. Dan tuan-tuan sekalian, hakikat kehidupan ni ialah kita belajar memahami. Kita tak nak faham pasangan. Yang bagi rasa nak faham pasangan ni pun Allah SWT. Jadi doa dengan Allah, ya Allah, saya sayang isteri saya, bagi dia cantik, bagi dia lawa, bagi dia sentiasa menawan ke hati saya buat selama-lamanya, dulu, kini dan selama-lamanya. Ya Allah, saya sayang isteri saya. Doa macam tu Allah beri. Betul, Allah beri. Walaupun isteri kita orang biasa je, tak cantik, tapi kat hati kita nampak cantik. Sebab cantik tu bukan kat mata, tapi dekat hati. Cantik tu asal dia bermula kat mana? Kat hati. Bila hati tu ikhlas. Saya dengar daripada Ustaz AA kan, ni Ustaz Profesor Muhayyar Raja recommend ni, saya pun dengar. Dia kata apa? Dia kata tiada kebaikan tanpa keikhlasan. Dia suruh ulang, dia kata tiada kebaikan tanpa keikhlasan. Tiada kebaikan tanpa keikhlasan. Kalau tak ikhlas, harap balasan, terima kasih, tu belum kebaikan. Dia kata tiada keberkatan tanpa kejujuran. Tiada kebaikan tanpa keikhlasan. Tiada keberkatan tanpa kejujuran. Kalau tuan-puan nak hidup suami isteri rumah tangga berkat, kena jujur.
Kalau tak jujur, dia tak berkat, tak tenang, tak tenang, tak ada bahagia yang betul-betul. Sebab apa? Kuda, seekor kuda dalam Quran cerita wal adiyati dabaha fal muriyati qadaha fal mughirati subha fa asarna bihi nak'u fa wasatna bihi jam'a. Contoh kan surah wal adiyati dabaha fal muriyati qadaha. Demi kuda perang dipacu pantas. Kuda perang, bila kuda perang ni dia kena tutup mata. Kuda lumba dia tutup mata kiri kanan. Kenapa tutup kiri kanan? Kalau tak, dia tak fokus, dia pandang sana sini. Jadi kita kena apa? Kena fokus. Dia kata kuda perang ni dipacu pantas. Kepada kaki dia keluar percikan api. Wal adiyati dabaha fal muriyati qadaha fal mughirati subha fa asarna bihi nak'u fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanun. Allah kata kuda perang ni, kuda perang keluar pagi hari, pada kaki keluar percikan api berperang. Yang dapat nama tuan dia. Berperang pun sebab tuan dia. Orang tak kenal pun nama kuda ni. Dia cuma diberi makan rumput, tapi begitu taat pada tuan dia. Kata Allah, tapi manusia innal insana li rabbih lakanut. Tapi manusia ni dia tak amatlah sombong, tak amatlah degil, kerana mereka cintakan dunia. Jadi letak Allah sebagai rasul matlamat hidup kita. Fokus. Apa yang Allah beri pada kita, syukur. Isteri kita, syukur. Suami kita syukur. Apa ada anak, syukur. Itu rahsia ketenangan. Tak tenang ni sebab mata banyak tengok bukan-bukan, tengok kiri kanan, tengok sana sini, tengok hidup orang. Tengok hidup orang, syukur. Tak perlu, gembira dengan apa yang Allah beri untuk kita. Inilah kurnia Allah. Sebab yang beri Allah, bukan apa yang kita ada, tapi siapa yang beri. Kalau dia yang beri, pasti sebab dia sayang. Sebab dia beri, dia sayang. Jadi tuan-tuan sekalian, kita belajar. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita taufik untuk jaga pasangan hidup kita. Dengan bantuan Allah SWT, minta dengan Allah, kita ikhlas kerana Allah. Dia kata tiada kebaikan tanpa keikhlasan. Tiada, Ustaz Abdullah kan, K.A. Abdullah, K.H. Abdullah, tiada kebaikan tanpa keikhlasan. Tiada keberkatan tanpa kejujuran. Tiada kemuliaan tanpa sifat tawaduk, rendah diri. Tiada kemuliaan tanpa sifat tawaduk. Tiada kejayaan tanpa keberanian. Tak berjaya kalau tak berani. Nak kahwin anak orang, nak kahwin pun kena berani. Pergi minang, nikah, letak tarikh bila nak kahwin, usaha, baru boleh kahwin. Ini tak ada, pakai insya-Allah je. Jadi payahlah yang lelaki kan, minang anak orang, letak tarikh, pergi jumpa mak ayah dia, bagi target, usaha sungguh-sungguh, siang malam doa dengan Allah, buat amalan, sambil tu doa, insya-Allah Allah SWT beri. Dia tadi gurau dia kata apa? Tiada mertua tanpa menantu. Dia katakan itu tak betul lah. Tiada mertua tanpa menantu. Jadi tuan-tuan sekalian, belajarlah jaga perintah Allah SWT. Tiada bersungguh-sungguh jaga agama Allah SWT, jaga kebaikan supaya Allah sayang dan terima kita semua. Jadi insya-Allah kita ada program, Kuala Kubu baru 18 sampai 20, 3 hari 2 malam. Tuan-tuan sebar-sebarkanlah, kongsi-kongsi, mudah-mudahan saya doa jadi sebab kebaikan dan hidayah. Camp 3 hari 2 malam, iman dan solat. Umur anak 9 sampai 19 tahun. Kita akan pecah sekolah rendah, sekolah menengah. Boleh datang ramai-ramai ni yang takhir lah tahun ni. Datang ramai-ramai, kemudian tahun depan pula tak tahu, mungkin bulan 11 12 pula. Biasa setahun sekali je saya buat. Jadi 3 hari 2 malam, hantar ramai-ramai anak-anak semua sekali. InsyaAllah banyak kebaikan. Alhamdulillah ada anak-anak yang banyak Allah beri kebaikan hidayah, semua daripada Allah SWT. Ada ceramah mak ayah, dan kemudian boleh WhatsApp 017 3666 848, 017 3666 848. Dan nak dapatkan set buku Isteri Bidadari, ramai baca sampai muka surat 6 je dah nangis dah. Lelaki nangis, kalau perempuan nangis tu memang biasa. Lepas tu dia tak baca dah, dia rasa nak peluk keluarga. Yang lelaki boleh belilah sampai muka surat 6 je boleh baca. Yang tak baca sampai habis, jangan marah bang sebab mencontoh Nabi SAW ajar. Sebab kita adalah lelaki ketua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pada kita pengembala, dan kita akan ditanya atas setiap apa kita gembalakan. Sebab apa Allah tak pengembala? Sebab Nabi kata Nabi SAW tadi ceramah kat Maib kan. So, Nabi SAW dalam satu hadis yang Sahih Bukhari, dia kata tidaklah seorang nabi-nabi menjadi nabi melainkan sebelum tu mereka menjadi pengembala. Mereka menjadi pengembala kambing. Semua pernah jaga kambing. Sahabat tanya, kamu ya Rasulullah pernah jaga kambing? Kata Nabi, saya pun pernah jaga kambing. Sebab apa kambing? Sebab dengan jaga kambing ni membentuk sifat sabar, sifat tabah.
sifat kasih sayang. Jaga kambing susah, rendah diri, kerja kotor, hina. Tapi tugas dia besar. Jaga kambing ni kena perlu sabar. Jadi nak menguruskan manusia ni, manusia kadang-kadang ada yang lagi teruk daripada kambing. Degil, minta maaf tuan-puan, saya sendiri pun degil, orang pujuk saya. Jadi nak ngurus manusia, nak urus keluarga ni memang macam tu lah. Kena jaga kambing dulu. Tak payah jaga kambing, sabar. Sebab tu bila Musa dilantik ni, cerita-cerita nak jadi Rasul, dia kata, ya Allah, saya tak ada sabar, saya tumbuk je orang kalau degil-degil ni. Musa kata lebih kurang. Dia ceritakan dulu, hai Musa, ingat tak kamu jaga kambing, dia jaga binatang ternakan selama 8 tahun tambah 2 tahun yang dikahwin dengan anak Nabi Syuaib. Dia kahwin 8 tahun tambah 2 tahun. Satu hari dia kejar kambing, kejar hilang, tak cukup, anak kambing hilang. Dia geram, dia kata, lepas ni siapa hilang aku tangkap dia, kalau kita kerat goreng terus. Lebih kurang macam tu lah agaknya, saya tambah lah tu. Tiba-tiba hilang, dia cari, dia marah, dia cari hilang lagi seekor. Ya Allah, ni betul-betul lah kambing ni. Dia cari, tiba nampak kambing tu dah lemah, dah letah, dah terduduk, tertidur dekat mana-mana. Dia peluk kambing tu, dia bawa balik dan dia cium-cium. Kata Allah, begitulah sifat Nabi-Nabi, pemimpin, ketua, dia menyayangi anak-anak, isteri, macam mana pun dia peluk, dia sayang. Nabi SAW, dia sayang, dia peluk kita. Walaupun kita degil, banyak melawan, banyak umat ni jauh pada kebaikan, tapi dia tak berhenti doa kita, sayang kita, menangis untuk kita. Dia peluk kita walaupun kita seolah-olah macam, saya pernah kata ada satu orang peluk mak dia. Budak ni ada masalah ni kan, masalah kurang akal sikit. Dia pukul mak dia, badan dia besar, pukul ayah dia. Mak ayah dia buat apa? Mak ayah dia peluk dia, cium dia kat airport, peluk dia. Anak dia mengamuk-ngamuk. Anak yang ni kurang akal tadi, apa dia buat? Istimewa tadi, dia tumbuk mak ayah dia, besar badan dia. Mak ayah dia, saya rasa boleh bengkak lah kena kepala saya tu, boleh berdarah lah. Saya tengok pun geram. Mak ayah dia gili-gili peluk anak dia, sampai anak tu tenteram dan diam. Macam itulah Nabi SAW memeluk kita semua anak-anak yang degil. Macam-macam kita buat di dunia, tak berhenti-berhenti nasihat datang, tapi masih buat salah, masih tak sayang keluarga. Jadi tuan-tuan sekalian, belajar rasa kasih sayang. Uruskan manusia ni dengan rasa sayang. Kita nak urus mesin pun banyak masalah, selalu rosak, kena panggil technician dia, kena panggil pakar dia. Tuan-tuan sekalian, nak urus manusia ni, yang cipta manusia ni Allah SWT. Jadi kita kena banyak minta pertolongan Allah. Perkahwinan, kekeluargaan ni dia banyak melibatkan hati. Dia sangat bahagia. Syaratnya kita banyak bergantung pada Allah, minta pertolongan Allah. Kita tak pandai, saya cakap ni pun tak pandai. Tak boleh nak tawan hati, sayang isteri dengan baik, melainkan dengan pertolongan Allah. Untuk tu nak menguruskan keluarga, mesti bangun tahajud paling kurang 2 rakaat, minta dengan Allah. Paling kurang tahajud 2 rakaat, mesti minta dengan Allah. Banyak buat solat duha 8 rakaat, paling kurang 2 rakaat, minta pertolongan dengan Allah. Ada masalah, sembahyang hajat, sembahyang taubat, minta dengan Allah 2 rakaat. Sebelum tidur sembahyang taubat 2 rakaat. Datuk Filah Kamsah selalu kata, sebelum tidur sembahyang taubat 2 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat, tanda tangan, ya Allah, 2 rakaat taubat, 1 rakaat witir. Ya Allah, maafkan saya. Kita minta ampun dengan Allah. Kau beri amanah isteri, beri amanah anak, tapi saya tak pandai daifnya saya perlu pertolongan kau untuk bimbing mereka. Isteri dan anak Nabi menjadi manusia yang sangat cemerlang kerana pemimpinnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wahai Allah, saya bukan pemimpin yang baik, saya perlukan pertolongan kau. Jadi saya pun banyak kekurangan, kelemahan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, banyak minta pada Allah. Jadi bukan suruh jaga kambing, bukan suruh beli kambing, tak. Tapi bersabar. Lagi kita sabar dengan orang, lagi Allah sayang kita. Lagi kita maafkan orang, lagi Allah maafkan kita. Ingat, kalau nak marah orang, nak sakit hati orang, tak apa, kadang kita kalau nak marah kita tak lawan. Satu malam tak boleh tidur, geram tu nak marah. Saya pun macam tu juga, nak marah tak balas, rasa geram tak, kenapa tu hina aku tengah ramai orang kadang-kadang, ataupun pasangan rasa tak balas tu, rasa geram. Tak apa, kita geram, lama-lama geram tu hilang. Tapi kalau kita menyakitkan hati orang, dia melukakan hati orang lain. Takut melukakan hati orang. Macam paku, saya kata setiap kali marah kita ketuk kat kayu, lama-lama lepas kita marah, ngamuk-ngamuk, menyakitkan hati isteri, suami, keluarga, mak ayah mutua, sakitkan hati orang, lama-lama apa jadi? Kita semua orang dah maafkan kita. Macam paku kita tarik, dah selesai masalah tu, tapi rupa-rupanya dekat kayu tu masih ada luka. Untuk tu tuan-tuan dan puan sekalian, biar orang sakitkan kita, jangan kita sakitkan orang. Biar orang hina kita, jangan kita hina orang. Biar orang tak hargai kita, jangan kita tak hargai orang. Sebab hidup kita untuk Allah, takkan pernah rugi orang yang buat kebaikan. Apa tadi saya beritahu tuan-tuan? Tiada kebaikan, kata Ustaz ni kan, Abdullah ni, KH Abdullah, tiada kebaikan tanpa keikhlasan. Tiada
keberkatan dalam keluarga, dalam hidup. Tiada keberkatan tanpa kejujuran. Tiada kemuliaan, takkan mulia kita kalau tak ada sifat rendah diri, tawaduk. Takkan ada kejayaan tanpa keberanian. Tak ada kejayaan tanpa keberanian. Tiada prestasi yang cemerlang tanpa disiplin yang betul-betul. Tanpa disiplin, tak ada prestasi tanpa disiplin dalam hidup. Dalam hidup kena ada peraturan. Apa peraturan? Perintah Allah, sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan boleh daftar program saya 07366688 3 hari 2 malam. Dan jumpa lagi insya-Allah, mudah-mudahan jadi sebab kebaikan dan hidayah. Saya doakan tuan-puan dan Allah sayang, Allah beri kebaikan mencucurah daripada mana tuan-puan ni semua yang dengar ni, kat mana-mana tuan-puan berada lah. Daripada mana-mana tempat, masya-Allah. Allah dekatkan kita satu dunia ni jadi dekat. Kat Mekah, kat Madinah, dekat Dubai, dekat Qatar, dekat Australia, dekat London, dekat France, dekat Singapura, dekat Thailand, dekat Indonesia. Jadi dekat sekarang, sangat dekat. Subhanallah. Segala puji bagi Allah SWT. Kita gunakan apa ni dan niat kebaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri tuan-puan semua cinta sampai syurga, anak saleh dan salihah. Allah sayang kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.